Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Nazir bin Muhammad daripada Masjid Al-Istighfar, bersama-sama untuk kita mengupas kitab indahnya Hidup Bersyariat. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati diri kita insya-Allah dan juga penulis. Semoga Allah SWT memberi kita manfaat. Semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang ditulis oleh penulis, dan semoga Allah SWT meningkatkan merafakkan darjat penulis di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekh Mu'allif radhiyallahu nafa'ah bihi wa bikum fi darain. Amin. Hari ini kita sambung ke surat yang ke-45 tentang pemakaian menutup aurat bagi lelaki dan perempuan. Jadi untuk lelaki, auratnya adalah antara pusat dan juga lutut. Pusat dan lutut. Lagi sekarang kita ada tights, ada macam-macam lah. Ada tights untuk tutup aurat. Walaupun nampak bentuk, at least lah bermula dengan tak menzahirkan aurat untuk lelaki ya. Baju pun tidak terlalu nipis dan ketat hingga menampakkan bentuk badan yang terbaik. Menutup aurat antara pusat ke lutut. Pakaian tidak menyerupai perempuan. Ini adalah aurat lelaki. Bagi wanita pula sama macam dalam solat. Kalau solat yang boleh lihat hanya muka dan juga tapak tangan, jadi tutup auratnya pun samalah, muka dan tapak tangan. Kerana itu pakaian yang terbaik untuk jumpa Allah SWT, maka ia adalah pakaian yang terbaik untuk apa-apa occasion, insyaAllah. Nampak muka saja, melabuhkan tudung, menutupi dada, menutup hingga ke pergelangan tangan, pakaian tebal, longgar dan tidak menyerupai lelaki, menutup kaki dan sebagainya. This is the ideal lah. Jadi kita usahakanlah mana yang boleh. Kalau anak kita sudah baligh, kita usahakanlah. Tapi dijinak-jinakkan sebelum baligh tu boleh dijinak-jinakkan. Hatta sehingga kalau dia bekerja, tidak perlu saya kenali, beberapa orang juga yang bekerja di tempat yang tidak dibenarkan ataupun bukan dalam seragam pakaian boleh menutup, boleh berhijab, tetapi mereka tetap terus berusaha datang tempat kerja berhijab, kemudian bekerja, menjalankan tugas, kemudian pulang berhijab. Jadi tak ada masalah. Itu yang terbaik lagi dengan konteks kita berada di Singapura. Jadi kita usahalah mana yang kita boleh. Allah pandang usaha kita insya-Allah. Nilai kehidupan manusia yang dipilih sebagai khalifah, sebagai ketua di muka bumi ini oleh Allah SWT mengatasi nilai kehidupan sejagat yang lain. Sebagai makhluk pilihan, nilai kehidupan insan ini didasarkan kepada satu tanggungjawab utama, iaitu untuk menjuruskan segala perlakuan dan perkataan ke arah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah SWT, menerusi tata cara kehidupan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah antara kita berada di dunia bukan suka-suka, tetapi hakikatnya kita akan pulang kepada Allah SWT. Jadi at the same time kita pulang kepada Allah SWT, bolehlah kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usahakanlah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baiklah, seterusnya kita akan sambung kepada kepentingan konsep syahadah. Syahadah sebagaimana kita tahu adalah salah satu rukun Islam kita. Rukun Islam kita adalah 5. Yang pertama adalah syahadah, yang kedua solat 5 waktu sehari, kemudian bayar zakat, puasa bulan Ramadan dan juga haji bagi yang mampu, ya, insyaallah. Jadi syahadah itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku nak saksi tiada tuhan melainkan Allah dan aku nak saksi Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Bukan saja dengan berkata saja, tetapi buktikan dengan anggota badan kita akan penyaksian itu. Kalau betul-betul saksi Allah itu adalah satu, maka ikutlah perintah Allah. Kalau betul-betul saksi Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah, maka ikutlah sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiada nilainya segala bentuk kemewahan dan kesenangan duniawi ini tanpa pengabdian diri dan kepatuhan terhadap Allah SWT dan Rasul SAW. At the end of the day, kita punya goal di dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dan mengikuti dan mempelajari dan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, sesuailah Islam menetapkan syahadah sebagai teras atau tunjang keislaman yang perlu dilakukan, yang perlu diucapkan, diimani, dihayati dan diamalkan selama mana seorang itu melayari bahtera hidup di bumi Allah SWT. Why do we need that? Because kita akan melalui, setiap satu daripada kita akan melalui macam-macam ujian. Dan dengan kita tahu yang Allah SWT itu Tuhan kita, dan dengan kita faham siapa itu Allah SWT, dengan kita telah master
kisah-kisah baginda SAW dan para nabi-nabi yang lain, ia akan sedikit sebanyak membantu kita untuk meneruskan hidup kita di dunia ini dengan penuh kesabaran dan kesyukuran, insya-Allah. Kanak-kanak yang telah menjejakkan kaki ke alam baligh bererti telah cukup umur dan sempurna akal atau mukallaf. Mereka perlu diajar dua kalimah syahadah ini, which is, I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad SAW is the messenger of Allah. Dengan kita menyatakan, lagi-lagi kita sebelum nikah, kita akan beristighfar dan juga membaca syahadah. Tidak lain tidak bukan untuk menambahkan lagi saksi-saksi yang ada di majlis tersebut dan saksi-saksi batu-batu pohon-pohon yang hadir yang akan menjadi saksi-saksi kita di akhirat kelak. Tambah lagi banyak saksi, mudahlah kita untuk memasuki syurga Allah SWT, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka perlu diajarkan dua kalimah syahadah, didorong melakukan amalan soleh dan semua ibadah yang wajib serta meninggalkan segala larangan Allah. Dengan memahami syahadah tersebut, kita akan menjadi orang yang beriman. Orang beriman itu apa? Sering diingatkan di dalam khutbah Jumaat, bertakwalah kamu kepada Allah SWT, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah orang yang beriman, itulah orang yang bertakwa, melakukan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Susah tak? Susah. Possible tak untuk buat? Possible. Nak tak nak saja. Begitulah juga keadaan bagi seseorang yang baru memeluk agama Islam. Dia perlu diajarkan melafazkan dua kalimah syahadah serta perkara-perkara yang telah disebut tadi. Syahadah bererti penyaksian atau pengakuan seseorang terhadap sesuatu. Apabila seorang itu mengucapkan syahadah, ia bererti ia telah mengaku dengan lidahnya mengenai suatu perkara. Jadi kita tengok maknanya, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya penafian segala bentuk Tuhan, kepercayaan, akidah dan penyembahan, mengisbatkan bahawa hanya Allah Tuhan sekalian alam. Allah saja Tuhan kita. Allah saja, tiada Tuhan melainkan Allah. Only Allah. Jadi perlu kita sangat penting untuk kenal siapa itu Tuhan kita, kerana ini adalah Tuhan yang kita bermohon, kita menyembah, kita solat, kita semua buat lillahi ta'ala. Jadi perlu kita kenal siapa itu Tuhan kita. Yang kedua, syahadah itu Muhammad Rasulullah, pengakuan Rasul Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul dan utusan Allah. Jadi dengan kita, Allah SWT ni, Masya Allah, Tabarakallah, tidak melepaskan kita begitu saja, tapi Allah SWT berikan kita seorang Nabi SAW, seorang Nabi, yakni Rasulullah SAW, untuk membantu kita, untuk kita mengikuti, untuk kita follow, untuk kita pelajari dan sebagainya. Dan insya-Allah apabila kita ikut apa yang diajarkan oleh baginda SAW, mudahlah hidup kita nanti, insya-Allah. Syahadah ini akan diakui sah sekiranya kedua-dua bahagian syahadah tersebut diikrarkan sekaligus. Jika berlaku sebaliknya, maka tidaklah sah syahadah tersebut. Kalau dia cakap asyhadu an la ilaha illallah, dah tidak sah. Dia kena dua-dua ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini juga diingatkan kepada kita dalam azan kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam syahadah, dalam tahiyat kita pun, kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita pun menyatakan perkara tersebut. Jadi in a way, kita banyak kali sedang renew our syahadah untuk mengingatkan yang kita naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Mengingat kita untuk ikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Boleh? Seterusnya, konsep syahadah. Konsep syahadah perlu difahami dengan mendalam dan diterjemahkan ke dalam kehidupan setiap orang Islam. Hal ini kerana penghayatan mendalam akan mengukuhkan keimanan dan kesedaran untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan dua kalimah syahadah. Jadi perlu kita faham konsepnya adalah apa? Tuntutan syahadah itu dua. Yang pertama, dibuktikan dengan menunaikan rukun Islam. Rukun Islam 5 perkara. Yang pertama syahadah, solat 5 waktu, maaf, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan juga naik haji apabila kita mampu. Bagi kita yang dah ada kemampuan sedikit, jangan lupa apply haji. Harganya 200 lebih saja. Kita tak tahu bila akan dijemput. At least kita telah rakamkan minat kita atau usaha untuk menunaikan haji. Lagi-lagi tengah muda-muda ni, tengah kuat-kuat, ya. Seterusnya, yang kedua, menurut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. So konsep syahadah itu dua.
Rukun Islam dan juga takwa. Boleh? InsyaAllah. Baiklah, kita habis di sini saja. Kita berjumpa lagi minggu hadapan. Kita akan sama-sama fahamkan tentang fardu syahadah dan juga syarat sah syahadah pada hari-hari yang lain, insyaAllah. Yang baik itu datang dari Allah SWT, kekurangan dari diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.